Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Kepada anda yang pernah menonton video saya sebelum ni, saya ada nyatakan yang saya bakal pindahkan farm saya ke belakang rumah. Tetapi sebenarnya saya masih tak buat lagi, masih belum lagi menjalani proses pindah tu. Sebab sebenarnya belakang rumah saya ni penuh barang, bukan barang kami lah, barang saudara mara. Jadi disebabkan pandemik ni, diorang pun tak boleh nak datang ambil kan, barang-barang besar-besar, oven lah, apalah. Jadi saya decide pada video kali ni kita mula dulu breeding di luar rumah. Jadi ini adalah video yang agak panjang sebenarnya, yang kita akan pecahkan kepada beberapa part. Dan ini adalah part 1 untuk breeding di luar rumah. Jadi untuk part 1 ni kita akan menjurus kepada penyediaan bekas untuk breeding. Jadi saya akan buat kali ni lebih mendalam, lebih mendalam. So kepada anda yang mungkin dah mahir, jadi ini mungkin sekadar refresh balik. Ataupun kalau korang rasa ada sebarang kekurangan atau kesalahan, sila komen dekat bawah dan berikan pendapat anda. So, terima kasih juga kepada sebelum ni yang menegur saya mengenai penggunaan hypo. Ya, saya sedar sebenarnya agak berlebihan juga penggunaan hypo pada video sebelum ni saya dah pakai. Terima kasih atas teguran anda. Jadi, jom kita mulakan proses breeding. Kita ada 7 pair. Guys, jadi ni ada 7 bekas untuk breeding. Okey, yang pertama sekali kita akan cerita pasal bekas lah. Okey, ni contoh bekas yang okey untuk breeding. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dari segi ketinggian kita boleh tengok tinggi mana. Nampak? And panjang pun boleh tahan. Tengok. Okey. So, jom kita isikan air. Tapi air macam mana yang sesuai untuk breeding? Jom kita tengok. Guys, so ni bekas peraman saya. Dalam ni saya masukkan air pipe saja. Nampak? Saya masukkan air pipe. Lepas tu saya masukkan garam biru dan juga ketapang. Jadi sebenarnya ni baru 3 hari tau. 3 hari saya buat. Jadi air ni masih ada klorin. So kita akan tadah dan masukkan hypo. So jom. Kita tadah guna baldi. Okey. Air dia ada biru-biru sikit kebiru-biruan sikit. Okey guys, jadi untuk air peraman ni sebenarnya airnya hanya kita perlu sediakan air yang tak ada klorin sebenarnya. Jadi disebabkan bekas ni baru je saya buat 3 hari, jadi kandungan klorin masih ada. Jadi kalau korang nak perap air, korang just isi je air. Isi je air dalam bekas ni. Lepas tu masukkan garam secukupnya. Garam tu untuk hapuskan bakteria. Dan korang biar je 1 minggu 1 minggu lebih ke, confirm lah klorin dah tak ada. So ni klorin masih ada, tapi saya tadah je. And kita akan masukkan hypo. So jom guys, jadi saya dah masukkan. Ni lah ketinggian dia. Kita tengok ni jari saya ni. Nampak tinggi 2 tu, level sampai level 2 je. So, garisan pertama, garisan kedua. Okey. Okey. So next saya baru nak masukkan hypo. Jadi minta maaf hari tu saya letak banyak. Terima kasih atas teguran semua. So kita letak 1 cukup. Sebab hypo ni dia tak menentu, ada yang besar sangat, ada yang kecil sangat. Ni besar gila. Situ. Okey. Besar sangat ni, bahaya. Besar sangat. Ke tak apa, tukarlah. Tak kecil lah. Okey. So kita dah masukkan hypo. Dia tak habis larut lagi. So diorang ni dah ada garam tu guys. Saya dah masukkan garam. So sekarang ni untuk persediaan, saya akan masukkan daun pisang kering
sebagai bekalan info suria untuk fry kita nanti. So jom kita ambil. Sekarang ni kita nak cari daun pisang kering untuk menghasilkan info suria. Jadi daun pisang kering ni bukan saja untuk info suria, tapi dia pun ada khasiat dia juga. Dia menstabilkan pH air. So memang cantik lah. Jom kita ambil. Guys, so kita dah ambil. Nampak ni. Jadi macam biasa, bila kita ambil apa-apa daun sekalipun, daun ketapang ke, daun pisang kering ke, kita akan rendam dululah dengan air garam. So jom. Itu saya dah masukkan garam. So kita rendamlah dulu. Lebih kurang 1 jam. Nampak tu, ada najis lah apalah. Kita biar dulu. Guys, jadi dah 1 jam and cuaca pun nak hujan dah ni. Ok, so daun-daun ni kita perah sikit. Ok, so kita dah cuci. Jom kita letak dekat bekas breeding. Inilah dia daun pisang kering yang kita dah cuci. Jadi kita akan letak dekat setiap bekas ni. Lebih kurang banyak ni pun dah ok. Jadi fungsi dia adalah untuk satu, untuk ikan laga betina sembunyi, dan satu lagi adalah sebagai bekalan info suria untuk anak-anak. Jadi saya dah letakkan daun pisang kering dekat setiap bekas. Jadi sebenarnya fungsi dia lebih kurang je macam daun ketapang, iaitu betina boleh menyorok. Tapi ada kelebihan tambahan. Daun pisang kering ni menghasilkan info suria. Jadi adalah makanan untuk anak ikan laga umur dia 3-4 hari nanti. So korang boleh cuba kaedah ni. So seterusnya apa yang perlu kita letak adalah plastik untuk si jantan membuat sarang. So jom kita letak plastik. Guys, so untuk plastik saya guna plastik kuih je, plastik biasa Kita akan gunting-gunting dan letak je dekat dalam bekas tu. So saya akan tunjukkan dekat korang 7 pair yang akan kita buat lah. Kita mula pada hujung sini. Yang pertama kita ada pair Veiltail Mascot. Veiltail Grizzle, sorry. Line Grizzle. Grizzle warna dia macam ni nampak. Lepas tu pair yang kedua kita ada sekali lagi Royal Blue. Lepas tu yang ketiga kita ada Dumbo Platinum White. Yang keempat kita ada HMPK Super Gold. Yang kelima kita ada Hellboy. Ni line Hellboy Fancy Ni Hellboy Fancy. Ni pun ada Fancy. So next kita ada pair Red Base. Yang ni jantan dia padu Tengok pectoral dia, telinga dia pun ada warna nampak. So yang terakhir sekali kita ada pair Red Dragon. Saya ada open dekat orang untuk beli ikan ni. Saya tak nak breed, tapi orang tak nak, saya breed lah sebab saiz pun dah matang. So ni lah dia 7 pair. 7 pair. Patutnya ada lagi satu Half Moon Dumbo, tapi jantan dia sekali lagi mati Betina ni dah 2 kali dah cancel breed sebab power dia tak ada. Ok geng, so saya dah gunting saya dah gunting supaya saiz dia lebih kurang besar ni saja. Nampak? Jangan terlalu besar guys Kalau kita buat terlalu besar, contoh contohlah saiz dia separuh bekas ni. Jadi nanti bila kita nak asingkan betina tu, jadi susah kita nak ambil. Sebab dia dah makan ruang banyak. Nanti dia duduk lama lah bawah plastik tu. Susah, dia dah makan telur dan sebagainya. So kalau boleh saiz jangan terlalu besar. So sebagai contoh besar ni pun ok lah. Just letak je. Letak je. Kalau boleh buang sekali lah yang ada angin tu kan, bagi tak ada buih. Letakkan saja. Guys, jadi dekat sini inilah dia induk-induk jantan untuk breeding kali ni. Boleh dikatakan kesemuanya matang and dewasa lah. Kecuali yang Hellboy ni mungkin dalam 4 bulan lebih. Baru 4 bulan lebih. Yang ni pun dah boleh kata matang. Dari segi sizing semua cukup lagi-lagi yang ni Royal Blue ni. Yang ni pun dah 7 lebih, dah masuk 8 bulan. So jom kita masukkan ke dalam bekas breeding. Ok guys, mengikut cara saya,
untuk breeding, dia lain orang lain tau. Kalau macam saya akan lepaskan jantan dulu, bagi dia selesa, bagi dia buat buih. Sebab ada juga breeder yang lepaskan betina dulu. Kalau saya akan gunakan jantan dulu. Sebab apa? Sebab dia yang akan memainkan peranan untuk buat sarang. So, kita nak bagi dia betul-betul selesa, kita biar je 2 hari tanpa betina lagi. Jangan suai kenal dulu, kita just letak saja untuk 2 hari. So, jom. Yang pertama ni, Veiltail Grizzle Veiltail Grizzle, ekor dia besar juga. Susah pula saya nak sauk. Sauk dengan berhati-hati induk kita ni. So, kita letak dulu kat sini. Terusnya ni HMPK Super Gold ni. HMPK Super Gold ni kita akan letak kat ni lah induk jantan ni. Nampak? Jantan ni tak clean sangat tapi okey je. So bekas je pun kita kasih gold. Terusnya ni Snow Dragon. Ni seterusnya ikan tua ni Red Bass, nampak? Terusnya Hellboy Fancy. Sini. Terusnya ni Dumbo plakat Platinum White Oi, daripada dia kecil lagi saya tunggu ni. Daripada saiz dia kecil lagi. Kita cuba breed, okey. Jadi yang terakhir ni Royal Blue. Ini pun saya simpan lama kat ni. Betul-betul besar dah saiz dia. Okay guys, jadinya bila dah siap macam ni kita dah boleh tutup. Tapi saya lupa nak letakkan ubat beta booster untuk bagi ikan selesa dan bio beta lah, bagi air tahan lebih lama. So jom kita masukkan. Okay guys, jadi penggunaan beta booster ni bagi saya semasa breeding agak penting lah sebab untuk kita nak bagi induk kita tu breed, berkahwin, dia perlukan keselesaan lah. Di samping tu beta booster ni pun bantu dia dari segi untuk berak. Seterusnya bio beta. Bio beta ni pun sebenarnya dia membantu dari segi kita nak membesarkan fry tu nanti. Sebab bio beta ni dia buatkan air tahan lebih lama, air lebih bersih. Jadi penggunaan bio beta ni bila ikan tu dah menghampiri, fry tu dah menghampiri umur hampir 2 minggu, air masih bersih dan terkawal. Jadi pada malam tu saya bagi dia makan. Pada malam yang hari saya set up tu, selepas beberapa jam lah. And saya dapati permukaan memang berminyak. Mungkin disebabkan saya cuci tak bersih. Saya cuci daun pisang tu tak cukup bersih. Jadi jom kita buang minyak. So saya akan gunakan kertas, kertas A4. Sebaiknya yang tak ada dakwat lah So cara dia mudah je. Kita pindahkan plastik ni dan letakkan kertas dekat atas permukaan. And kita tarik daripada satu tempat saja. Tengok saya tarik dekat hujung ni. Tarik semua tarik ke hujung tu, nampak? Saya tarik. Macam tu. Jadi minyak akan tertarik sekali melekat dekat kertas. Okay guys, disclaimer mesti akan ada antara anda yang kata, apa ni tiru cara Badul Channel? Sebenarnya saya breed sejak tahun 2010 saya dah gunakan cara ni. Sebenarnya cara ni dah agak famous dah. Tapi disebabkan Abang Badul dah buat konten, so kita kredit kepada Badul Channel. Thank you Badul Channel. So itu sahaja. Guys, nampaknya dah 1 hari saya biarkan diorang ni buat buih Jom kita tengok satu demi satu. So yang pertama ni Super Gold ni, buih dia ada peningkatan. Ni Veiltail Veiltail apa nama dia ni? Grizzle ada juga. Lepas tu ni Red Dragon ni tak ada. So yang ni Hellboy ni ada buih. Lepas tu yang ni Red Bass ni tak ada buih. Lepas tu ni Dumbo ni ada buih. Lepas tu guys, Royal Blue ni buih dia tak ada. Lepas tu dia nampak sakit lah geng. So saya akan tukar kot. Dia nampak kurang sihat. Lepas tu tengok ni, ekor dia koyak-koyak pula tu. Mungkin dia tak sihat ni. Kita akan tukar. Dia duduk je kat bawah daun, nampak? So kita tukar. Guys, sebenarnya untuk Royal Blue tu
Saya pelik tau, dia sakit apa sebenarnya kan. So selepas beberapa hari, ayah saya cakap dia nampak ada ikan jatuh dekat atas lantai. Maksudnya Royal Blue tu lompat. Dia kata dia ambil. Lepas tu dia buka penutup kita breed tu kan. Dia kata ada satu bekas tu tak ada ikan, so dia letak je lah. Betul lah bekas dia tu bukan Royal Blue. Tapi itulah, dia koyak-koyak tu sebab dia dah lama sangat kot. Ayah saya kata dia ingatkan dah mati. Sekali dia angkat, kepala ikan tu goyang sikit. So dia masukkan lah dekat dalam bekas Royal Blue tu balik. So dia tak nak buat buih, dah lemah. Penat saya jaga tau Royal Blue tu, lama-lama dah besar-besar. Sekali dia lompat pula, tapi tak ada rezeki lah. Jadi saya nak umumkan kepada anda, untuk Biobeta, orang Sabah dan Sarawak dah boleh order. Sebab kita dah dapat orang kata kebenaran, permission daripada pos laju. So kita masukkan ni yang ni Steel Blue. Saya pun tak tahulah kenapa jantan Royal Blue tu buat hal pula. Sebelum kita masukkan dia ni, kita akan tukarlah air dia. Saya takut ni penyakit berjangkit ke apa, tiba-tiba tercabut-cabut ekor dia. Guys, so saya dah masukkan, saya dah set up air baru. So harapnya dia dapat buat buih lah. Sebab esok adalah harinya kita akan buat sesi perkenalan. Jadi harapnya ada Kalau tak ada juga tak apa, kita masukkan je betina. Lepas tu kalau betina dah ada pun tak nak buat buih, kita akan pinjam. Contohnya macam ni, kenapa kau tak nak buat buih? So jom kita biarkan dia selesa dengan air ni. Biasa lepas bagi makan terus tutup Ni saya dah bagi makan pellet je. So kita biar. Guys, jadi ni adalah update hari yang kedua kita biarkan jantan jantan. So jom kita tengok apa cerita. Untuk ke 77 jantan alhamdulillah hampir kesemuanya ada buat buih. Nampak ni Royal Blue saya baru masukkan. Ada buih. Ni pun ada buih. Cuma ni je, Red Base ni tak nak buat buih. Yang lain semua ada lepas tu Red Dragon tu pun dah mula buat. Yang ni memang dah banyak Okay guys, jadi ini saja untuk part 1 breeding di outdoor lah, di luar. Jadi 7 pair ni alhamdulillah hampir kesemuanya dah mula untuk buat buih. Walaupun ada yang tak buat langsung, iaitu kita punya Red Base. Dan kita ada juga Royal Blue yang tiba-tiba sakit. Saya tak pasti kenapa dia tak buat buih. Lepas tu dia punya ekor terkoyak-koyak. Jadi kita tengah kuarantinkan dia lah. Dan saya masukkan jantan yang baru. So untuk update akan datang, jangan lupa untuk tengok video saya. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.